Baik, tengok ya. Kata pengarang ini, pelindungan dan pemeliharaan Allah Ta'ala dalam membela keselamatan umat manusia terjamin selamat. Nak faham macam mana ayat? Maknanya bila kita balik pada undang-undang dia, balik kepada syariatnya, terjamin. Seulang balik ulang-ulang sudah. Itu sebabnya apa keperluannya hukum syariat Islam itu berjalan. Secara dasarnya 5 terjamin. Agama terjamin, tidak akan ada orang yang murtad. Nampak? Itulah Allah Al-Hafiz. Kemudian harta terjamin, tak ada orang curi. Nampak? Nyawa terjamin, tak ada orang bunuh. Zuriat terjamin, tak ada perzinahan. Akal terjamin, tak ada orang mabuk. Hari ini tak terjamin. Ya. Bila tidak ada undang-undang jenayah syariah, tak ada menjamin. Siapa kata lain undang-undang Islam itu terjamin, syirik. Ini saya sebut dah bulan sudah. Tengok kita rasa sedih. Saya ni 2 hari sudah berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Suara semalam belum. Internet pun belum. Satu dunia tengok. Ya, seorang anak gadis umur 20 tahun lebih perompak masuk rumah, pergi potong muka dia. Pasal apa orang berani buat? Sebab tidak ada hukum yang menggerunkan manusia. Tak. Nak orang Jawa nak bagi kapok ke tak ada? Hukum bagi orang kapok sedar ni hukum Islam saja. Sebab Allah, ya, nama dia sebenarnya sebut Hafiz. Jadi mesti dibenamkan dalam i'tiqad kita, pemahaman kita. Kita mesti yakin bahawasanya hanya Allah saja yang menjamin hukum. Yang lain pada itu, saya sebut bahasa kasarnya mengaku. Tak ada jaminan. Baik kes jenayahnya, muamalahnya, ekonominya, apa lagi politiknya, amalannya, akhlaknya, semua rosak bila tidak balik kepada Islam. Kita nak faham gitu perayaan ini. Jadi Allah itu membela, bukan setakat belaannya di sini saja, akan jadi tenteram sempurna, malahan terbela juga besok di akhirat, seperti dibalasi kita dengan syurga yang penuh dengan nikmat. Sampai begitu. Lepas tu ya, saya tunjukkan tip malam sikit macam mana ya, kiraan mudahnya ya. Marilah sama-sama kita bersusah payah, biarlah penat di dunia ini dalam mengimpunkan amal-amal kekal akhirat kita, supaya kita besok tidak penat di akhirat dibelasah oleh malaikat sebab keingkaran kita. Biar itu susah sini. Jadi ya, sebaliknya kalau kita bersenang-senang tak mesti dari pahala kat sini, kita besok bakal susah ya. Dia macam itu perkiraan dia. Lepas tu baik benar lurus kat sini, baik benar lurus kat sana. Tapi kalau sini pun kita menyewing ya, tak benar dengan hukum Islam ya, masih tak nak percaya dengan Islam itu membela ya, yang nama Allah itu sendiri pun namanya Al-Hafiz, kita besok akan kecewa kepanjangan. Betul saya ulang-ulang dengan tuan setiapnya, di mana pun saya sebut berapa banyak ayat Quran menceritakan ya, perihal orang yang tidak mampu menerima siksaan azab, lalu dia ingin sangat untuk kembali ke alam dunia ini. Tapi tak pernah Allah makbulkan doa permintaan ini. Baru dia sebut ada kuliah cerita, sama ada itu ayat Quran, itu hadis Nabi. Kalau zaman kita sekolah dulu, maknanya itu adalah soalan kuisa yang telah bocor. Bahasa kasar saya guna, amat bodohlah seorang tadi kalau dapat soalan bocor tak boleh nak jawab. Setuju? Quran ni soalan bocor, benda akhirat belum berlaku lagi, dia cerita awal-awal. Hadis Nabi pun soalan yang telah bocor, Nabi cerita awal-awal supaya kita selamat. Itu maknanya Allah itu pembela.
bagi tahu dia sayang dengan kita. Nampak? Nama Tuhan yang ketiga, sebutannya Ar-Rahim. Dia sayang. Lepas tu datang setiap umat diutuskan setiap Rasul. Ya. Seumpama dan soalannya ada bocor. Bawalah mana-mana lah kita tengok kisah. Bila soalan bocor ni memang suatu peratu luluhnya. Betul Ustaz? Ustaz mengajar sekolah tahu. Sampai terpaksa buat tentang soalan lain kalau sekolah hari ni. Kira tak acik lah kan. Tapi Quran tak. Sebenarnya bagi pahaman saya, dia seumpama macam soalannya tak bocor. Cuma kenapa orang gagal? Sebab tak nak ikut. Itu silap. Jadi mari kita ambil pelajaran dia. Ya, soalan bocor tadi belum kita sampai akhirat, awal-awal dah Allah dah cerita, Nabi dah cerita, berkhabarkan pada kita. Sebab saya sebut dulu ya, maksud kalimah syahadah ya, 4 perkara yang kedua tengok apa ulama ahli sunnah sebut, tasdiquhu fi ma akhbar. Bila orang bersyahadah mesti membenarkan semua berita, terutama yang datang Allah, ayatnya, kalamnya, Al-Qurannya. Yang kedua hadis sunat Nabi. Kalau kita membenarkan dia, fil akidah kita. Itu nak jaga. Barulah maknanya kita boleh faham benda ni. Ya. Dan Allah itu penyelamat, kata boleh berterusan tanpa akhirnya kecuali dengan kehendaknya sendiri semata-mata. Jadi kata penulis, hal seumpama ini berbeza dengan perlindungan yang dibuat oleh manusia, tak sama ya, terhadap manusia lainnya, kerana tidak ada jaminan, tak terjamin. Kenapa? Sebab Allah sifatnya kamil mutakamil. Allah sifatnya kamalan. Kalau manusia sifatnya kurang. Mana ada yang perfect. Itu sebab kita ya, bila sudah buat ibadah yang fardu, kita sulam pula dengan yang sunat. Tidak ada ibadah kita yang perfect, yang tepat. Macam puasa tengok. Kenapa dah puasa fardu nak puasa sunat? Nak cover balik. Tak ada orang yang boleh jamin puasanya 100% tepat. Mesti ada cacat kurangnya. Itu tahap manusia, tapi tidak pada Allah. Dalam konsep membantu menolong ini, Allah paling hebat. Sebab itu kita ya, kalau mendakwa dengan orang yang beriman berakidah, beribadah kita kepada Allah. Yakinlah dengan janji-janjinya. Ya, janjinya, pegangannya sebagai kehadiran. Ya, yang dikatakan yang mampu memberi perlindungan bagi. Sebab itu kalau kita ada hajat apa pun, mintalah kita kepada Allah. Jangan minta lain. Rezeki kita, umur kita, kesihatan kita, semua adalah anugerah Allah, bukan dari makhluk. Betul saya kata ni salah kalau ada orang kata ya, makan biji padi beras, kami yang berindah. Ya, siapa kamu? Kita manusia, mana ada kuasa. Biasa kita baca Quran, orang yang buat pengakuan begitu biasanya dengan sifat-sifat Fir'aun. Fir'aun macam itulah. Air yang mengalir dia kata dia kuasa dia. Dia rakyatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Negeri manusia begitu bila dia berkuasa. Salah cakap. Lepas tu ulama-ulama yang jelas mesti tegur kalau ada orang cakap begitu. Sebab dia boleh menggugat, merosakkan akidah dan iman kita. Kita menegur tu kata Nabi termasuk dalam jihad. Lepas tu saya tegur malam ni, jangan ada orang boleh terima ucapan begitu. Padi ke, gandum ke, jagung ke, beras ke, kemudian Allah ya, bukannya manusia beri dah. Tapi kadang-kadang itu sebabnya kita kalau tidak memahami konsep beragama, tak boleh akidah ni, itulah yang kita akan mengeluarkan statement yang boleh ya, mencarikan iman dan akidah kita. Sebab iman ni kata Nabi mesti berbenaran, mesti berdapati dari cakapnya, aktikodnya dan perbuatannya. Hanya selaras, sama. Tak boleh. Dia kata ya, apa ni, perbuatannya lain, cakapnya lain, aktikodnya lain. Dia tak mau begitu.
dia mesti sehaluan, benar pada ucapnya, benar iktikad dalam hatinya, dan benar yang tidak dalam perbuatannya. Ini iman tuan. Jadi itu yang disebut oleh pengarang, kalau manusia tidak terjamin keselamatannya seperti perlindungan yang Allah urus. Lepas tu Allah dipanggil Rabb, Rabbil Alamin, pengurus alam semesta. Mana sekaligus kita pun dalam urus tadbirnya. Tak apalah, jangan jemu saya sebut. Yang Imam Ghazali ulas, yang banyak kali saya sebut kat sini, dalam kitab Imam Ghazali sebut, nikmat urusan Allah. Jangan sebut nikmat makan minum besar. Kata Imam Ghazali, kamu pandang nikmat kamu berjalan cukup. Jangan jemu dengar dulu sebut kan. Kata Imam Ghazali, bila tangan kamu menghadap ke hadapan, automatik tangan kiri mesti belakang. Pernah uji tak? Pasal tak? Bila tangan kiri kamu hayun ke hadapan, yang kanan automatik belakang. Ada tak orang jalan dua-dua tangan depan? Makcik nak tanya makcik, ada ke? Siapa yang urus ni? Allah tak ada. Orang keluar, mesti kita tanya rambutan pun tak keluar jalan dua-dua tangan depan. Tengok, benda tu kita rasa kecil, besar tu nikmat. Belum lagi makan minum, belum dapat duit, belum lagi nikmat nyawa, dapat roh, insya-Allah. Semua tu adalah urusan Allah. Bukan dia beri saja, dia kawal, dia jaga kita. Dia jaga, dia kawal kita. Tapi ada syarat lah. Allah jaga kita, kita mesti menuruti undang-undang dia, kendali hukum dia, baru boleh. Macam mana dalam hadis nombor 19 dalam kitab Sunan Imam Nawawi, Mata Arba'in menyebut, panjang hadis ni, saya dah sebut dulu dah. Tengok kepala kita baca macam mana. Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Maknanya, seandainya kamu menjaga Allah, Allah akan jaga kamu. Apa syarah ni saya menyebut? Kita